Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kepada Allah, pagi ini kita menyambung kembali tadabbur ringkas surah-surah pendek. Surah yang kita masih lagi belum selesaikan adalah surah Al-Bayyinah. Siri yang lepas kita selesai membaca dan mengetahui tafsiran ayat yang ke-6, tapi kita belum selesai bincangkan kesimpulan dan beberapa pengajaran. Jadi kita kebaca kembali ayat yang ke-6, kemudian kita terus kepada dua ayat yang ke-7 dan ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ayat yang ke-6 Allah menegaskan sesungguhnya orang yang telah menjadi kafir yang terdiri daripada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang musyrik itu. Musyrik merujuk kepada penyembah patung dan berhala, akan ditempatkan di dalam neraka, namanya adalah Jahannam. Mereka berada di dalam neraka itu selama-lamanya. Mereka itulah merupakan sejahat-jahat makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. So, apakah antara kesimpulan yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-6? Yang pertama, Jahannam merupakan salah satu daripada nama neraka, yang merupakan nama neraka yang paling banyak Allah menyebutnya di dalam Al-Quranul Karim. Kita boleh lihat maklumat ringkas di sini. Ada beberapa nama bagi neraka. Neraka kadang-kadang Allah menyebut neraka itu dengan nama Al-Jahim, As-Sa'ir, neraka Saqar, Al-Khutamah. Kita dah jumpa sebelum ini dalam surah Al-Humazah, Ladha. Tetapi yang paling banyak disebut tentang nama Jahannam. Didapati ada 77 kali Allah mengulangi kalimah Jahannam. Salah satunya ia berada dalam surah Al-Bayyinah. Apa tu Jahannam? Jahannam merujuk kepada kedalaman jurang api neraka. Nanti Allah masukkan orang yang kafir daripada dua kumpulan tadi di tempat yang paling dalam, di dalam api neraka Jahannam. Kesimpulan yang kedua, apabila masuk sahaja tidak ada jalan keluar bagi orang yang telah kafir di dalam neraka. Bahkan mereka akan diazab selama-lamanya. Tidak ada sedikit pun waktu untuk dihentikan azab. Pengajaran yang ketiga, kenapa Allah panggil mereka seburuk-buruk makhluk? Kerana orang yang menolak kebenaran. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab mereka terdahulu dah disebut dah siapakah Muhammad, apa ciri dia. Tetapi setelah mereka melihat Nabi Muhammad SAW di depan mata mereka, maka mereka menolak, mereka tidak memperakui, mereka membangkang, mereka berpaling
maka menolak mana-mana kebenaran setelah mengetahuinya adalah merupakan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay, kita baca ayat yang ketujuh. Lawan bagi ayat yang keenam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Okay, Allah menegaskan pula inna sesungguhnya alladzina amanu orang yang telah beriman. Beriman kepada apa? Beriman kepada al-bayyinah. Beriman kepada Rasul, beriman kepada ayat-ayat Al-Quran. Bukan sekadar mereka beriman, wa amilus salihat, mereka juga telah melakukan amal salih. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika, mereka itulah, hum, mereka adalah khairu, sebaik-baik al-bariyah, makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi ayat ini kata Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir Al-Quranul Azim, para sahabat seperti mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ramai para ulama menggunakan ayat 7 ini untuk mengangkat darjat manusia yang beriman melebihi darjat para malaikat. Kan ayat 7 itu terang-terang Tuhan katakan, orang yang telah beriman, dia buat amal soleh, dia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Maknanya para ulama apabila bincang antara malaikat dengan manusia ni, siapa yang lebih mulia? Maka digunakan ayat 7 tadi untuk sebagai salah satu hujah untuk mengangkat keistimewaan manusia yang beriman. Okay, ayat 7 ni sebenarnya Allah Ta'ala puji, tapi Allah tak sebut apa ganjaran dia. Ganjaran dia nanti ayat terakhir. Kenapa Allah puji dulu ayat 7, kemudian Allah akhirkan ganjaran ayat 8? Maka kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan menyebut sanjungan pujian kepada orang yang beriman yang telah buat amal soleh daripada mendahulukan menyebut ganjaran. Adalah untuk apa? Untuk Allah menunjukkan setinggi-tinggi martabat dan kemuliaan manusia. Antara ganjaran dengan Allah puji itu lebih tinggi darjat dia. Okay. Apa yang dapat kita keluarkan maklumat daripada ayat 7 ini? Nombor 1, sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah orang yang menerima kebenaran yang datang kepada mereka, lawan kepada yang menolak kebenaran. Okay, pelajaran yang kedua kita dapat ambil daripada ayat ke-7 ini, iman dan amal tidak dapat dipisahkan. Maknanya dia tak boleh beriman je, dia mesti kena buat amal soleh. Dia tak boleh buat amal soleh je, dia mesti kena beriman. Ini kerana amal soleh adalah bukti kepada dia telah beriman. Okay, kita telah belajar beberapa surah yang kita jumpa perkataan amanu wa amilus salih. Bila kita jumpa? Bila kita dengar? Tadi kita dah dengar lah. Dekat rakaat pertama kan, surah At-Tin. Walaupun suara imam agak serak-serak pagi ni, tapi insya-Allah boleh faham lagi lah. Surah At-Tin kan Allah kata apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Pagi ni sekali lagi kita dengar dalam surah Al-Bayyinah. Sebelum ni kita dengar dalam surah apa?
penyelamat kepada manusia yang rugi dalam surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus salih. Baik, ganjaran yang Allah tawarkan, yang Allah nak kurniakan setelah Allah puji orang yang beriman dan beramal soleh ni. Apa ganjarannya? Ayat yang terakhir, ayat nombor 8. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Kenapa belakang macam terputus-putus suara dia? Tak sampai. Boleh berhenti dekat Jannatu Adn. Kita boleh sambunglah tajri. Khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Allah menyebutkan jazaa'uhum, balasan mereka. Mereka siapa? Orang yang amanu wa amilus salihat. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah jannatun, syurga. Syurga apa? Adnin. Apa itu adnin? Tadi kita akan kupas. Yang syurga yang Allah nak balas itu sifat dia tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah syurga itu beberapa sungai. Kemudian bagaimana mereka berada dalam syurga itu? Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam syurga itu selama-lamanya. Kemudian Allah kata radhiyallahu anhum, Allah telah redha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun redha kepada Allah. Zalika, balasan yang demikian itu, kata Allah, untuk siapa? Liman khashiya rabbah, adalah bagi orang yang sangat takut kepada Tuhannya. Okey, apa itu syurga Adn? Okey, Al-Adnu, kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Adnu dalam bahasa Arab bermaksud tempat menetap. Jadi kalau disebut syurga Adn, maknanya syurga tempat menetap. Menurut Al-Imam Al-Tabari dalam tafsir Jami' Al-Bayan, Al-Adnu bermaksud tempat menetap yang mana kalau dia dah duduk menetap di dalamnya, dia tidak mahu lagi meninggalkannya. Itulah syurga Adn. Jadi Adn tu bukanlah berbawa maksud syurga, bukan bermaksud syurga yang berbeza dengan Firdaus dan sebagainya. Dia adalah sifat kepada syurga. Maknanya semua syurga dia ada sifat Al-Adnu. Duduk dalam dia, tinggal dalam dia, dan tak nak tinggalkan dah apabila berada masuk di dalamnya. Okey, satu ayat Quran sokongan kepada Al-Adnu seperti mana suratul Kahfi ayat nombor 108. Allah kata khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka kekal di dalam dia dan mereka tidak ingin berpindah daripada syurga itu. Okey, apa maksud Allah redha ke atas mereka? Kenapa setelah Allah sebut nikmat syurga, di bawahnya sungai-sungai, patut Allah sebut radhiyallahu anhum?
Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, keredaan Allah ke atas mereka sebenarnya lebih tinggi darjatnya daripada pelbagai kenikmatan yang mereka dapat di dalam syurga. Kita sokong maklumat ini dengan ayat surah Taubah ayat 72. Tengok pada ayat yang saya highlightkan warna kuning tu. Selepas Allah sebut syurga tu tempat tinggal dan sebagainya kan, kita jumpa perkataan wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibah fi jannati adn. Kat ujung tu Allah kata apa? Wa ridwanun minallahi akbar zalika huwal fawzul azim. Setelah Allah kata orang beriman lelaki dan perempuan, dia akan dapat syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalam dia. Dia dapat tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat tinggal yang cantik dalam syurga Aden. Lepas tu hujung tu Tuhan kata apa? Dan keredaan Allah adalah lebih besar daripada nikmat-nikmat itu. Dan Allah kata itulah kejayaan yang paling besar sekali. Okay, apa makna penghuni syurga itu redha kepada Allah? Wa radha'an, maknanya mereka sangat berpuas hati daripada apa yang telah Allah kurniakan kepada mereka di dalam syurga. Kalau dekat dunia ni ada je rasa tak puas hati, kan? Ada je rasa tak cukup. Itulah dunia. Tapi apabila masuk dalam syurga, pasti kita akan semua akan menjadi manusia yang waradhu'an. Okay. Apa maksud zalika liman khasyya rabbah? Balasan yang Allah nak bagi pada ayat 8 tadi sebenarnya kalau nak dapat, mesti Allah beri kepada orang-orang yang benar-benar takut kepada Allah. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, dia akan terima kebenaran. Dia akan terima apa yang Nabi sampaikan. Dia akan terima apa saja yang datang daripada Al-Quranul Karim. Jadi moga-moga kita semua termasuk di dalam manusia yang Allah sebut pada ayat nombor 8. Okay, kita bincang pengajaran ayat nombor 1. Ganjaran dan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah besar pemberiannya di hari akhirat. Nikmat dalam syurga tidak sebanding mendapat nikmat keredaan daripada Allah Azza wa Jalla. Waktu masa hidup ni cari redha Allah, pasti dapat syurga punya. Cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajaran nombor 3, apa saja yang Allah kurniakan di dalam syurga pasti akan memberikan kepuasan kepada orang yang masuk ke dalam syurga. Dan yang terakhir sekali, dalam ayat tadi ada tuntutan. Allah mengajak kepada kita supaya menambahkan rasa takut yang mendalam kepada Allah Azza wa Jalla, yang merupakan kunci utama untuk seseorang itu mendapat darjat yang tinggi di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi minta kepada Allah supaya Allah kurniakan sifat takut kepadanya. Allahumma aqsim min khasyyatika kama tahulu baina wa baina ma'asik. Doa kepada Allah supaya Allah kurniakan kita sifat rasa takut nak buat maksiat, takut nak meninggalkan kewajipan. Baik, dengan ini selesailah kita tadabbur ringkas surah Al-Bayyinah. Esok kita akan masuk surah pertolongan Allah Azza wa Jalla
iaitu surah yang Allah turunkan memberi isyarat tak lama lagi Nabi SAW akan wafat. Surah apakah itu? Tunggu esok kita akan bincangkan. Surah yang terakhir dalam susunan 22 surah-surah lazim. Kita jumpa insya-Allah pagi esok. Moga-moga Allah menerima amal sekolah kita. Allah mencatat pertemuan kita pada pagi ini walaupun dalam 20 minit ini ringkas, Allah catat dengan ganjaran yang kebaikan yang banyak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw